Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama cikgu Encik Muhammad Nur Zairul bin Mahmud daripada SMK Seri Kampar. Dalam video ini, cikgu nak ajar kimia, tema 1, proses kimia, bab 1, keseimbangan redoks, standard kandungan 1.2, keupayaan elektrod piawai, standard pembelajaran 1.2.1, memerihal keupayaan elektrod piawai. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, diharapkan agar semua pelajar dapat menerangkan sel setengah bagi logam kuprum dan logam zinc dengan betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar sel setengah. Sel setengah terhasil apabila suatu logam dicelupkan ke dalam larutan yang mengandungi ion logam tersebut. Sebagai contoh, kita ada sel setengah logam kuprum. Kita ada logam kuprum, kita celupkan logam kuprum ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, di mana di dalam larutan kuprum 2 sulfat ini ada ion kuprum 2. Jadi inilah yang dikenali sebagai sel setengah logam kuprum. Okay, contoh berikutnya kita ada sel setengah logam zinc. Kita ada logam zinc, kemudian kita celupkan ke dalam larutan zinc sulfat. Di mana di dalam larutan zinc sulfat kita ada ion zinc. Jadi inilah dia sel setengah logam zinc. Baik, sekarang kita nak belajar keupayaan elektrod. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M di dalam sel setengah, di mana beza keupayaan itu ialah voltan. Apakah yang dimaksudkan dengan wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah? Kita lihat contoh sel setengah logam kuprum. Baik, ini adalah sel setengah logam kuprum. Kita ada logam kuprum yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandungi ion logam kuprum. Contohnya, larutan kuprum 2 sulfat. Apabila logam kuprum dicelupkan ke dalam larutan aqueous yang mengandungi ion kuprum 2, atom logam kuprum dia akan melepaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Ini adalah persamaan setengah dia. Atom kuprum dia akan melepaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Elektron yang dilepaskan akan kekal pada permukaan logam, manakala ion kuprum 2 yang terhasil akan masuk ke dalam larutan. Kita ada atom kuprum pada logam kuprum, di mana atom kuprum ni dia akan melepaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Ion kuprum 2 pula dia akan masuk ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, manakala elektron yang dilepaskan tadi akan kekal pada kepingan logam kuprum. Ion kuprum 2 yang sedia ada di dalam larutan pula, dia akan menerima elektron yang dilepaskan oleh atom kuprum tadi dan akan membentuk pepejal kuprum yang kemudiannya akan terenap pada permukaan logam kuprum. Jadi di dalam larutan kuprum 2 sulfat ni, dia dah sedia ada ion kuprum 2. Jadi ion kuprum 2 yang ada dalam larutan kuprum 2 sulfat tadi, dia akan ambil elektron yang dilepaskan oleh atom kuprum tadi untuk membentuk atom kuprum, di mana atom kuprum ni dia akan terenap pada kepingan logam kuprum. Jadi inilah persamaan setengah dia. Ion kuprum 2 dia akan menerima elektron, dia akan membentuk atom kuprum, di mana atom kuprum ni dia akan terenap pada kepingan logam kuprum.
Jadi dapat diperhatikan bilangan elektron yang dilepaskan adalah sama dengan bilangan elektron yang diterima. Kita ada bilangan elektron yang dilepaskan adalah sama dengan bilangan elektron yang diterima. Maka wujud keseimbangan antara kepingan logam kuprum dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam kuprum 2. Baik, ini adalah setengah persamaan pengoksidaan. Kenapa dikenali sebagai setengah persamaan pengoksidaan? Kerana elektron dilepaskan di sini. Manakala ini pula dikenali sebagai setengah persamaan penurunan. Kenapa dikenali sebagai setengah persamaan penurunan? Kerana elektron diterima di sini. Okey. Kedua setengah persamaan yang seimbang itu boleh digabungkan menjadi satu persamaan sel setengah yang ditulis dalam bentuk penurunan, iaitu elektron terletak di sebelah kiri persamaan. Jadi, kedua setengah persamaan ini kita boleh gabungkan menjadi satu, di mana kita boleh tulis dalam bentuk penurunan. Mesti ditulis dalam bentuk penurunan, iaitu elektron terletak di sebelah kiri persamaan. Jadi kita gabungkan, kita tulis dua anak panah ini. Jadi inilah dia yang dikenali sebagai persamaan sel setengah logam kuprum. Baik, sekarang kita nak lihat pula perbandingan keseimbangan redoks antara sel setengah logam zinc dan kuprum. Jadi ini adalah siri elektrokimia yang telah awak pelajari. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Logam yang di atas dia lebih elektropositif, manakala logam yang di bawah dia kurang elektropositif. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Berdasarkan siri elektrokimia, logam zinc berada di atas logam kuprum. Jadi kalau perhatikan logam zinc ini dia berada di atas logam kuprum. Ini bermakna logam zinc lebih elektropositif berbanding logam kuprum. Maka atom logam zinc cenderung untuk melepaskan elektron bagi membentuk ion zinc. Zinc dia cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Kenapa? Kerana logam zinc dia lebih elektropositif. Kalau logam tu lebih elektropositif, dia mudah untuk melepaskan elektron. Jadi atom zinc dia akan melepaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Jadi keseimbangan setengah persamaan zinc adalah lebih cenderung ke sebelah kiri. Baik, kita ada persamaan sel setengah bagi zinc di mana keseimbangannya adalah lebih cenderung ke sebelah kiri. Keseimbangannya lebih cenderung ke sebelah kiri kerana atom zinc dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Sebab itulah keseimbangan dia lebih cenderung ke sebelah kiri. Baik. Ini bermakna atom zinc lebih mudah untuk dioksidakan. Sebaliknya, ion zinc sukar untuk diturunkan. Persamaan ini lebih mudah berlaku kerana atom zinc dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Sebaliknya, ion zinc sukar untuk menerima elektron. Jadi persamaan ini sukar untuk berlaku. Maka inilah dia setengah persamaan yang sebenar bagi sel setengah logam zinc. Okey. Logam kuprum pula terletak di bawah logam zinc dalam siri elektrokimia. Jadi dapat diperhatikannya logam kuprum ini dia terletak di bawah zinc dalam siri elektrokimia. Ini bermakna logam kuprum kurang elektropositif berbanding logam zinc. Maka atom logam kuprum sukar untuk melepaskan elektron. Atom kuprum dia sukar untuk melepaskan elektron kerana dia adalah kurang elektropositif berbanding zinc. Jadi persamaan setengah ini sukar berlaku. Ini sukar berlaku. Dia sukar berlaku, persamaan ini sukar berlaku. Oleh kerana atom kuprum sukar untuk melepaskan elektron, maka keseimbangan setengah persamaan kuprum adalah lebih cenderung ke sebelah kanan. Persamaan setengahnya lebih cenderung ke sebelah kanan. Iaitu, setengah persamaan yang sebenar ialah
ion kuprum 2 dia akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Baik. Ini bermakna ion kuprum 2 lebih mudah untuk diturunkan. Sebaliknya, atom kuprum sukar untuk dioksidakan. Ya. Ini lebih mudah berlaku. Ion kuprum 2 lebih mudah untuk menerima elektron. Sebaliknya, atom kuprum sukar untuk melepaskan elektron. Maka inilah setengah persamaan yang sebenar bagi sel setengah logam kuprum. Baik, kita ada sel setengah logam zinc dan sel setengah logam kuprum, di mana di dalam sel setengah logam zinc, apa yang berlaku adalah atom zinc dia akan melepaskan elektron untuk membentuk ion zinc, manakala di dalam sel setengah logam kuprum, ion kuprum 2 akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Dalam sel setengah zinc, atom zinc cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Maka, banyak elektron terkumpul pada kepingan logam zinc. Ya, atom zinc dia cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion zinc, di mana ion zinc ini nanti dia akan masuk ke dalam larutan aqueous, manakala elektron yang dilepaskan akan kekal pada logam zinc. Apabila kedua-dua sel setengah ini disambungkan dengan wayar penyambung, elektron yang dilepaskan oleh atom logam zinc akan mengalir melalui wayar penyambung ke sel setengah kuprum. Ya, apabila kedua-dua sel setengah ini kita sambungkan dengan wayar penyambung, elektron yang dilepaskan oleh logam zinc tadi, dia akan mengalir melalui wayar penyambung ke sel setengah logam kuprum. Okey. Kemudian elektron yang sampai pada kepingan kuprum akan diterima oleh ion kuprum 2 yang ada di dalam larutan kuprum 2 sulfat untuk membentuk pepejal kuprum yang kemudiannya akan dienap pada kepingan kuprum. Okey, elektron yang sampai tadi akan diterima oleh ion kuprum 2 yang ada di dalam larutan kuprum 2 sulfat untuk membentuk pepejal kuprum yang akan terenap pada kepingan logam kuprum. Faham ya? Okey, jadi sekian saja video saya. Terima kasih.